kiri ujung semesta lagi slow lah dia punya rentak dia. Saya sendirilah, kamu mungkin semangat lagi lah, saya ni dah ujung-ujung ni dah. Cepat lah, habis lah kan. Tinggal satu chapter lebih. Habis hari ni kita ada satu lagi chapter. Kalau ikutkan dah malas dah saya ni hari kan. Tapi itulah saya kena habiskan jugalah. Faham tak faham apa, habis tak habis kena habiskan juga, dia punya kehendak dia lah. Cuma kalau untuk kamu punya final nanti final ni lah bukan final apa exam lah final test kita lah. Mungkin saya cuma akan cover sampai chapter paling apa kata, paling maksimum pun sampai chapter ni lah, chapter 6 ni lah maksimum. Kemungkinan saya akan cover sampai chapter yang sebelum ni je lah kalau saya nak buat soalan tu. Tapi tak tahu lah macam mana pun kami kena selaraskan soalan dia dengan apa student lain satu kampus. So ni bergantung pada budi bicara apa nama ni, menyelaras program ni lah. Cuma mungkin soalan tak sama, cuma dari segi apa yang nak ditanya tu mungkin akan hampir konten dia, objektif dia sama, cuma bentuk soalan berbeza-beza lah. Jadinya mungkin saya cuba seminima yang boleh lah number of chapter yang akan masuk dalam final nanti. Saya target tu lah maksimal sampai chapter ni, dan saya cuba sampai chapter 5 je kalau boleh lah. Jadi kamu nanti dari segi kamu punya study untuk final tu tak apa-apa berat sangat, dan kamu pun tak apa-apa stres lah. Saya sendiri pun sediakan soalan pun stres juga sebenarnya nak buat soalan ni kan. Tapi itulah nak kena ni lah. Jadinya itulah mungkin chapter ni dengan chapter 6 ni saya 6 sekarang ni dengan chapter akhir ni 7 saya tak berapa nak tekan. Kadang-kadang kita just soalannya just requirement untuk cover juga. Mungkin kita tak perlu risau sangat dari segi soalan yang akan keluar dekat soalan akhir nantilah. Cuma mungkin kalau worst come to worst apa nama ni, mungkin kalau tak ada dalam final, mungkin saya akan tanya dalam second assignment kamu lah, yang dalam proses saya siapkan. Assignment 1 rasanya semua dah hantar. Cuma itu ada saya pening dekat itulah, saya tengah buat satu assignment untuk grup lain. Saya terdelete kamu punya entry dalam Google Classroom tu. Saya confused dengan kumpulan subjek satu lagi tu. Saya pun pening juga satu hari tu, cari mana pergi. Kalau tak memang saya minta kamu kena submit balik lah. Tapi standby lah bila saya cari tu jumpalah dia punya apa nama tu, yang Google Form yang kamu isi tu, file-file dia semua ada. Cuma dari segi entry dekat Google Classroom tu dia tak ada, dah hilang. Saya nak kena create baru ada. Cuma saya tak pasti boleh tak link dengan yang kamu punya apa rekod lama, kamu punya apa macam attendance dia semua tu berubah lah. Tapi tak apalah, tu silap saya. Tapi dari segi apa yang kamu submit semua ada lah, cuma dalam Google Classroom tu dia ada masalah. Kesilapan saya lah. Sebab kadang-kadang Google Classroom ni mudah sangat, kamu klik dah. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Tapi kamu standby lah untuk assignment kedua, untuk topik mungkin 2 ataupun 3 topik selepas assignment 1 tu, dengan kemudian final nanti lah. Yang apa nama tu, yang kata apa poster presentation tu saya tak dapat info lagi. So far macam saya cakap itulah, kalau perlu saya minta kamu buat just whatever lah, macam summary of semua yang kamu dah belajar selama ni dalam bentuk poster. Tak perlu present, jangan hantar satu soalan macam satu poster lah ataupun satu file ke macam mana. Tapi paling tak pun saya akan jangan kata okay never mind, tak perlu buat apa-apa, saya akan ambil markah kamu whatever yang kamu dah hantar dalam SM12 plus dengan yang lain-lain lah. Itu standby, nanti saya akan tunggu ni lah.
Okay, hari ni saya nak cuba habiskan dalam satu sesi lah ya, saya punya ni. Saya nak cuba laju sikit. Tapi itulah saya cuba tadi buat study sikit dia punya content ni. Itulah macam saya cakap last week, kenapa saya guna Dr. Saidatul punya nota ni, sebab dia punya ni lagi detail, lagi panjang lah ceritanya. Tapi bila saya baca balik, alamak terlalu detail sangat pula dia punya konten. Rasanya macam menyesal pula pakai nota ni. Sebab kemudian saya pun jadi pening, dia punya cerita tu panjang sangat. Kalau kamu tengok nota yang satu lagi tu, yang asal punya tu, dia lebih ringkas lah. Cuma kadang-kadang amat ringkas, susah nak faham pula. Ini terlalu panjang, nak memahami pula susah. Jadinya kadang-kadang saya pun pening lah kadang dia punya ni. Tapi tak apalah, sebab saya dah gunakan nota Dr. Saidatul ni, saya habiskan dulu chapter ni. Saya cuba ringkaskan dan cuba permudahkan mana yang boleh lah. Kalau rasanya saya sendiri pun confused, kita just skip je lah apa konten dia. Alright, so untuk hari ni kita punya sambungan daripada chapter 6 berkaitan entropi. Itu dah panjang ceritanya, sampai separuh jalan kalau ikut nota ni. Last kali kita sampai dekat silap. Rasanya kita dah sampai dekat mana tadi? Ya, mana? Lama saya tersilap, bukan ni. Ni nota satu. Kita yang mana duduk di Selangor KL, kita extend lagi ya sampai bulan 1 pertengahan ya, kita punya PKPB. Jadinya kena, sebab kita punya number of cases makin naik kan. So jaga diri lah SOP jaga, semua jaga lah Mana-mana tempat pergi pun jangan happy-happy sangat. Happy boleh, tapi kena ingat diri lah. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda yang dinasihatkan. Kita tak tahu benda ni kat mana. So sebab kalau kamu tengok 2-3 hari punya kes ni, dia punya kenapa jadi blank saya punya screen blank pula Okay, so kalau kamu tengok statistik kita 2-3 hari ini, dia punya number tu mendadak naik kan, especially lepas cuti sekolah, orang balik kampung banyak berpusu-pusu nak balik Christmas kan. Yelah, benda macam tu kan, benda ni dah merembak merata lah. Kelantan yang tak ada pun dah jadi bers 50 kes, Johor pun dah naik 100 kes. Semua tempat sekarang so itulah, kena very careful lah doa banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak, semoga Allah pemudahkan, cepat-cepat Allah tarik semua benda-benda ni lah. Kita hidup pun tak berapa selesa keadaan sekarang kan. Nak belajar pun macam ni, saya pun tak selesa mengajar kat rumah macam ni, dan saya pun faham kamu duduk rumah pun tak selesa mendengar saya punya kuliah ni kan. Mungkin dengan adik-adik kat belakang bising, mak ayah ke apa benda semua kan, bukan suasana yang sesuai lah. Tapi kita kena hadapi juga benda ni, sebab yalah, ini bukan kehendak kita, tapi benda ni dah Allah jadikan dia takdir kita. Kita kena tempuh jugalah. Kita tak boleh nak salahkan takdir. Setiap yang berlaku tu ada kebaikan. Tapi kita kena beringat sama-sama lah. Kamu, saya, semua sekali lah dalam tu. Doa Allah bagi kesejahteraan dan perlindungan daripada semua benda yang tak elok lah. Soalan itu sampai rasanya sampai sini dah. Ini dah, mana saya punya marking itu ya ini dah hilang saya punya marking. Ni so last sekali kita sampai ni dekat
apa tajuk ni, tak ingat dah. Kan soalan. Just kita ulang kaji sikit, refresh balik. Okay, jelas sekali kita pasal Gibbs equation ni, iaitu the TDS relation. So Gibbs ni, kalau ataupun Gibbs equation ataupun TDS equation ni ada dua semua dua persamaan ni. So TDS boleh sama dengan du campur P dv, ataupun TDS sama dengan dH tolak V dP. Ini yang kita dah definekan itu. du perubahan tenaga dalam, dv perubahan isi padu. Ini semua per unit mass, sebab dia huruf kecil. P tekanan, dan boleh disebut sebagai dH tolak PdP, di mana dH adalah entalpi, dan dP adalah perubahan isi padu. Ini ada dua kes boleh berlaku. Untuk kes yang melibatkan perubahan, kalau yang pertama melibatkan perubahan tenaga dalam U dengan isi padu tapi tekanan tetap, ataupun kes kedua adalah tekanan berubah, isi padu tetap, so dia punya entalpi pun akan berubah. So itu dua, ataupun yang dipanggil sebagai TDS relation, persamaan TDS ataupun Gibbs equation, persamaan equation Gibbs, tu yang last lah kita discuss itu. Mana tidak? So ini yang kita dapat, kita dah definekan lah sekali. So ds boleh sama dengan du per dt campur p dv per dt, ataupun ds sama dengan dh per t tolak v dp per dt. Kalau kamu tengok nota-nota Dr. Saidatul yang saya guna ni, dia banyak panjang sebab dia detailkan macam mana dia dapat all the equation tu. So untuk kamu mungkin untuk memahami mendalam step-step tu mungkin setengah-setengah keadaan kadang agak rumit. So kalau kamu tak faham macam mana tu benda tu boleh terhasil matematik dia campur sana tolak sini bahagi semua tu. So just yang pentingnya is the final result ni lah, macam persamaan ni. So the step macam mana dia dapat equation tu kerana tak perlu tahu sangat lah, panjang step dia. So hari ni kita tengok pula entropy change of liquids and solids. Liquid and solids can be approximated as incompressible substance since their specific volume remain nearly constant during process. Ini kita dah definekan ataupun dah sentuh sikit masa peringkat awal kuliah dulu, awal semester, untuk bendalir dan juga pepejal. So dia kata kat sini dia punya entropi dia boleh dianggarkan, approximated, ataupun kita boleh andaikan dia adalah satu bahan yang incompressible, yang tak boleh dimanfaatkan kerana specific volume dia juga adalah malang sepanjang perubahan ni lah dalam proses. Dan daripada yang Gibbs definekan, so ds sama dengan du per dt campur p dv over dt, dan kita tahu dv equal to kosong untuk kes liquid dan solid, tak ada perubahan isi padu. Maka dengan tu kita boleh tulis sebagai ds sama dengan, so yang di sebelah kanan ni akan jadi kosong lah, sama dengan du per dt, ataupun kita pecahkan du ataupun kembangkan du, ini sama dengan c dt per dt. Dan satu lagi syarat untuk liquid dan solid ialah dia punya C dia, specific heat dia, ataupun dia punya apa dipanggil ni, specific volume and specific heat. Kat sini C adalah specific heat lah, Cp untuk kejal pressure, Cv specific heat Cp adalah specific heat untuk tekanan yang tetap, dan Cv adalah untuk isi padu yang tetap. Dan kita boleh kata untuk liquid dan solid, dua-dua keadaan ni sama ada dia dalam tekanan tetap P ataupun isi padu tetap V adalah satu nilai yang sama, dan du sama dengan C dt ni daripada yang atas lah. So dengan tu kalau kita boleh elaboratekan,
dia punya entropi dia, S2 tolak S1, dia mean dua keadaan entropi berbeza. Entropi keadaan 2, entropi keadaan 1, perbezaan dia sama dengan kita integratekan persamaan yang tadilah. Okey, C T dt per T untuk condition 1 sampai condition 1. So, akan dapat persamaan ni apa dia punya daripada integration tu is C average ln T2 over T1 dalam unit kilojoule per kilogram Kelvin. Ini untuk secara umum lah, ini macam mana untuk cari dia punya ataupun perkaitan antara perubahan entropi untuk dua suhu berbeza T2 T1 sama ada untuk liquid ataupun solid. Tapi pada masa sama, for a isentropic process of the incompressible substance, untuk proses isentropic, ini untuk solid dan liquid. So kita boleh kata S2 tolak S1 sama dengan C average tadi yang ni, ln T2 PT1 ini must be equal to 0. Ni sebab apa? S2 sama dengan S1. Itu condition untuk proses isentropik. Kalau kamu tengok balik nota sebelum ni lah, isentropi adalah di mana entropi dia adalah sama untuk mana-mana keadaan. Dalam kes ni keadaan 2 dengan keadaan 1 sama, maka dia sama dengan kosong. Dan T2 pun sama dengan T1. Okey. Ini adalah untuk solid dan liquid sajalah. Untuk ideal gas ada sikit beza dia. Untuk persamaan yang pertama, kita ada dS per du per dt campur pdv per t, yang mana kita tahu du sama dengan cv dt, p sama dengan rt per v. Masukkan dalam persamaan ni, kita akan dapat persamaan yang bawah ni lah. Okay. S2 tolak S1 sama dengan integration condition 1, condition kedua, cv t dt per t campur r ln v2 per v1. That mean persamaan ni kamu masukkan semua ni dan kamu kembangkan, kamu akan dapat persamaan yang akhir ni lah. So ini adalah untuk persamaan yang pertama, case ideal gas. Untuk persamaan yang kedua, ds sama dengan dH per T tolak vdp per T, sama juga dia punya dH tu sama dengan Cp dt. Kalau tadi du sama dengan Cv dt, ini untuk case isi padu tetap. Kalau Cp tekanan tetap. Okey, so dH sama dengan Cp dt dan V sama dengan RT sama juga. So masukkan dalam persamaan ni akan dapat persamaan yang satu lagi hampir sama. Beza dia kita ada condition 2, 1 Cp, instead of kita gunakan Cv, yang sini kita gunakan Cp. Okey. dt per T tolak dengan ln P2 tolak P1. So ini untuk tekanan yang, silap tadi Kalau Cp adalah tekanan berbeza, kalau Cv adalah isi padu yang berubah. Kalau Cp pressure dia berubah. Ada pressure 2, pressure 1. Yang ni pressure dia tetap tapi isi padu berubah. Condition 1. So ini untuk ideal gas. Okey. So ni yang tadilah PV-RT, PV sama dengan RT, DU sama CV dt, DS sama CP dt. So kita boleh gunakan persamaan-persamaan tu untuk buat approximate penghampiran penghampiran approximate lah, lupa data Melayu dia. Okey, untuk mana-mana keadaan. So contoh dia, untuk kita ada dua case, contoh kat sini T2, T1, maka kita boleh dapatkan dia punya T average dia. Okey. So ni S2S. So T2, T1, maka kita dapat S2 tolak S1 C average ln T2 tolak T1 campur R ln V2 V1. Sama juga untuk case yang persamaan yang kedua. So kita akan dapat S2 tolak 1 instead of CV average
dia apa, yang ni gunakan CV average, yang persamaan kedua kita gunakan CP average. Okey, ln T2 tolak 1 adalah R P2 tolak 1 R ni kita punya apa dulu panggil Boltzmann punya constant saya tak ingat berapa, sekejap balik ni cari nota, ada sebelum ni. So entropy changes of an ideal gas on a unit mole basis. Kalau kita tulis dalam unit mole, biasanya dari segi writing dia tak nampak. Okay, writing dia instead of kalau entropi saja S, tapi kalau entropi per unit mole kita letak S bar. So that means kalau kita ada dua condition S2 dengan S1, kita letak bar atas dia, maka CP dia pun kita akan ambil bar, letakkan tanda bar. Nak differentiate dengan C yang biasa, samaan masih sama, cuma letak timbul bar sajalah. So apa jadi? Under the constant specific heat assumption, the specific heat is assumed to be constant at the same average radium. Kalau kita andaikan dia adalah apa kita punya andaian tu, katakan constant specific heat. The constant specific heat assumption, pengandaian specific heat yang malah. So the specific heat is assumed to be constant at some average value. That means sekarang kalau kita ada T1, katakan kita ada dia punya CP dia berapa. T2 kita ada CP dia berapa. Maka kita boleh ambil average dia. Okay. P average antara CP dengan antara T2 dengan T1 sebagai satu nilai yang malah antara T1 sampai T2. Okay. Jadi kita nak ambil average lah. Kita boleh averagekan dua keadaan tu. You mean T1 tolak T2 tolak T1 bahagi 2 something, kita akan dapat average dia. Okay. So plot yang lengkung ni adalah keadaan sebenar CP. Kalau kita plotkan point by point, tapi kalau kita ambil average, kita akan dapati ataupun plot kita akan jadi satu garis lurus lah, sebab nilai dia hampir sama untuk semua keadaan. Walaupun dua state yang berbeza, ni state 1, T1, state 2, tapi CP dia adalah CP yang sama, iaitu pada CP average dia. Itu kalau dari segi approximate, secara approximate, dah lupa dah term Melayu, tak ingat dah. Tapi kalau secara exact analysis, kita kira secara lebih tepat, we choose absolute zero as a reference. Kita ambil titik absolute zero sebagai kita punya titik rujukan and define as a function of S theta. So tadi tadi kita tulis sama ada S ataupun S bar. So kalau kita ambil yang dari segi absolute zero dia, kita akan ada ataupun kita tuliskan ni sebagai S not something lah, apa simbol ini, S not ke atas ataupun S degree. Ini sama juga daripada, sebab kita reference dia is 0 degree ataupun 0 absolute 0, kita letak 0 daripada 0 kepada suhu yang kita nak lah. So, sama persamaan dia Cp T dt. Okay. So kalau kamu tengok ada tinggal satu portion je. Yang tadi kita ada dua portion. Kita ada campur R mana tadi ni ln V2 V1 ataupun ln P2 tolak P1. Tapi bila absolute zero, maka second punya part equation ni akan jadi zero lah. That's why kita cuba dapat kat sini. Mana tadi? Ni ada dua part. Part pertama, part kedua. Ini pun part pertama, part kedua. Tapi bila absolute zero, part kedua ni akan jadi kosong lah. So, tak ada. So, dengan tu kita cuma dapat CP kalau kita tengok pada pressure yang berubah, T dt per dt. Okay. So yang ni bersama. Kan kalau kita ambil dua condition, daripada condition satu, condition kedua. So kita ada CP dt over T. So S2 bar, S2 degree tolak S1 degree. Okay. Kita akan dapatlah dia punya exact. So S bar ni ataupun S prime, S degree ni ada value dia pada table A17. Kalau kamu tengoklah, that means kalau kita tahu state dia,
keadaan dia pada masa-masa tertentu, maka kita boleh tahu dia punya nilai dia. Contoh dia, katakan S1 ni pada state 300 degree Kelvin, maka T dia pada 300 Kelvin, maka kalau check dalam table tu kita akan ada value yang dah exact dalam table tu, lebih kurang 1.7 something dan seterusnya lah. Ini enggak, kita cari dia punya state dia ataupun suhu dia, maka kita boleh dapat dia punya S degree dia daripada table. Kalau yang kaedah satu tadi kita tak tahu, ataupun kita just ambil dua keadaan. I mean, kita mungkin tak, yang ini mungkin tak perlukan table, tapi dia akan bagi state, setiap state ni apa dia punya nilai dia. I mean, T1 berapa CP dia, T2 berapa CP dia, maka kita boleh cari dia punya average. Okay, bila cari average, maka kita dapatlah dia punya, apa dia nak cari S2 tolak S1 ataupun yang lain lah. Okay, so tu dua kaedah. Satu kaedah penghampiran, ke andaian okey, dan satu lagi secara exact, secara tepat kita ambil daripada value table ni so sama juga kalau kita tengok per unit mass, so dia akan jadi S tolak 1 S2 tolak S1, so tinggal sama dengan daripada persamaan yang sebelum ni tadi, so S2 degree tolak S1 degree tolak R ln 2 ln P2 tolak P1. Kalau per unit mass, kita letak bar je kat atas dia. Ini sepatutnya, yalah, betul So the entropy of an ideal gas depend on both T and P. So the function S degree, S naught is represents only the temperature dependent part of the entropy. Ini contoh dia untuk satu udara, So dia bagi dua state, state pertama 290 darjah Kelvin, state kedua 330 darjah. So kalau kita buat secara exact value S2 tolak S1 sama dengan S2 bar S2 degree tolak S1 degree tolak R ln P2 per P1, so kita akan dapat lebih kurang dia punya C dia ni sama dengan negatif 3.844. Tapi kalau kita by average, dia mean kalau kita ada dua keadaan, so kita akan dapat lebih kurang 3.84. So dia tak banyak beza lah, adalah point-point yang membezakan. Ini untuk beza suhu yang kecil. Kalau kamu tengok 290, 330 beza dalam 40 Kelvin saja. So for small temperature differences, untuk suhu yang beza di kecil, perbezaan dia, so the exact and approximate relation for entropy change for ideal gas give almost identical. Ini untuk ideal gas suhu, beza suhu antara dua keadaan tu adalah kecil. Kalau besar, maybe nampak different lah. Tapi sebab dia kecil, dia tak nampak difference lah. Okay, so untuk isentropic process bagi ideal gas, okay, secara kaedah penghampiran, kita boleh gunakan hampir sama persamaan tadi, S2 tolak S1, so kita ambil dia punya CV average ln T2 tolak T2 per T1 campur R ln V2 per V1. Okay, so kalau kita andaikan dia ataupun kita setkan dia sebagai 0, maka persamaan ni akan jadi sama lah, ln T2 per T1 equal to minus R per CV ln V2 per V1. Dan selesaikan semua ni, finally dia akan dapat, mana dia? So kamu selesaikan persamaan ni, susun balik, maka kita dapat ln T2 per T1 equal to ln V1 per V2 kuasa R over CV ni magnetic sikit lah. Kamu ingatkan kalau ni bawa ke sana, dia akan jadi kuasa dia. Sama lah. Okay. So untuk gas, untuk daripada persamaan pertama yang kita ada TDS tadi, untuk ideal gas, akhirnya kita boleh dapat relation T2 per T1 untuk S constant sama dengan V1 tolak V2 kuasa K tolak 1. Okay, yang mana R tu sama dengan CP tolak CV dan K pula sama dengan nisbah
Cp over Cv. Okay. Dan dengan tu R over Cv is equal to K minus 1. So kita dapat persamaan yang kedua iaitu T2, ni penggantian je tu saya kata tak perlu tahu sangat lah dia punya ni, tapi dia gantikan masa dalam persamaan yang tadi. Maka kita dapat persamaan ni akan jadi T2 per T1 untuk case S constant sama dengan P2 over P1 K1 tolak K2. Ini daripada persamaan yang kedua. Dan finally kita ada persamaan yang ketiga, P2 per P1 untuk S constant sama dengan V1 over V2. That means kita combinekan persamaan ni dengan persamaan yang ni, so kita dapat persamaan yang ni. Okay. Sama dengan P2 P1 sama dengan V1 over V2 kuasa K. Untuk ideal gas. Okay. So dengan tu kita boleh dapatkan dia punya relation untuk isentropic relation of the ideal gas are valid for the isentropic of processes of ideal gas only. Ini untuk ideal gas. Untuk bukan ideal gas macam sebelum tadi kita ada solid liquid, tak boleh guna persamaan ni lah. So persamaan tu kita boleh kaitkan, boleh katakan sebagai T2 per T1 sama dengan P2 per P1 kuasa K1 K tolak 1 kuasa K sama dengan V1 per V2 K tolak 1. Ni daripada tiga persamaan tadi dikombinekan lah. So ini only valid for ideal gas untuk proses isentropik dan untuk specific heat constant. So dengan tu kita boleh kata T V kuasa K tolak 1 adalah satu constant, T P1 tolak K over K adalah constant, P V kuasa K juga adalah constant. Yang tiga-tiga tu adalah constant. Ini daripada atas ni lah relation dia. Itu kalau secara pengampiran untuk ideal gas. Kalau secara tepat dia, kita nak kirakan dia punya specific heat dia. So kita boleh kata S2 degree tolak S1 degree. Ini daripada persamaan tadi tolak dengan R ln P2 P1. Ini kita samakan dengan kosong. So dengan tu kita boleh kata S2 degree sama dengan S1 degree campur R ln P2 tolak P1. Maka kita boleh cari dia punya nilai entropi dia untuk isentropik. So S2 degree is the S degree value at the end of the isentropik. Dia ini nilai isentropik akhir dia lah, ataupun entropi akhir dia untuk kes isentropik tadi. So ini perkaitan dia, P2 per P1 sama dengan exponential S2 degree tolak S1 degree bahagi dengan R. And kalau kita boleh elaboratekan, so P2 per P1 sama dengan exponential S2 degree over R over exponential S1 degree over R. So ni kita kembangkan persamaan ni lah. So kita boleh kaitkan P2 tolak P1 sama dengan PR2 tolak PR1. Gabungkan semua balik. So saya kata ni yang pening ni sikit. Kalau nak tahu step-step itu memang pening lah. Tapi tak perlu tahu semua sangat lah. So finally kita cuma yang pentingnya yang ni lah. Mana tadi? Equation akhir ni. So kita boleh kata V2 over V1 sama dengan VR2 over VR1. Where T over PR is the relative specific volume VR. T over PR. Inilah T over PR. So dengan tu dia punya proses untuk macam mana kita kira secara exact value dia is kita tahu nilai berapa suhu dia, condition dia, state dia 100K ke 300K, maka kita dapatkan berapa nilai PR2 dia. Yang mana PR2 ni sama dengan P2 per P1 tu, darab dengan PR1. Okay, ini untuk case kita diberi proses isentropik, kita diberi berapa nilai P1, T1 berapa dan T2, dan nak cari T2,
given P1, T1 and P2 dan kita nak cari T2 dia. Itu kaedah dia. So, pertamanya kita dapatkan nilai PR2 iaitu sama dengan P2 over P1. Okay, P2, P1, PR1 daripada table. Maka kita akan dapat berapa suhu dia, and then kita dapat pula suhu kedua. Ini suhu kedua, and then dapat suhu satu. Oh sorry, terbalik. Dapat suhu satu dulu, kita baca nilai suhu satu, maka kita akan dapat PR1. And then daripada PR1, kita dapatkan PR2. Yang mana PR2 ni sepatutnya sama dengan P2 over P1, PR1. PR1 dah ada. So dapatlah PR2, maka dengan tu kita dapat berapa nilai T2 dia berdasarkan nilai PR2 ni. So kita kira nilai PR2 ni berdasarkan nisbah-nisbah ni. So berapa nilai PR dalam table, maka itulah dari situ kita ambil suhu yang sepadan dengan dia. Kalau dalam kes kita nak cari T2 lah. Kaedah tepat. So the use of PR data for calculating the final temperature during the isentropic process. Ni step dia lah. Ini sama juga. Tapi given V1, T1, V2, kita nak cari T2. Okay. So given T1, that means kita ada suhu pertama. Kita baca VR1 dia. Daripada table. Dapat VR1, dapatkan VR2. Cari VR2. That means VR2 ni berapa? Dengan formula V2 per V1 adalah VR1. Berapa nilai V2? Cari nilai V2 dalam table dia. Berapa nilai dia? So apakah suhu yang sepadan dengan VR2 yang kita dah kira itulah. Ini adalah the use of kaedah VR data for calculating the final temperature during an isentropic processes. Okey, saya skip contoh-contoh ni sebab ada dah jawapan ni, kamu boleh baca lah. Ni pun dah ada jawapan, ni dah ada jawapan, ni pun ya ada jawapan. Alright. Next, dia tengok reversible. Saya buat satu sesi je tak payah berhenti lah. Saya habiskan mungkin dalam pukul 11 boleh apa ikut. And then kita stop lah 11 ni. Tak apalah kamu sambil layan mata lah nak tidur ke apa, tak apalah. Saya sebagai tanggungjawab saya nak habiskan ni dululah mata ni. Cepat habis, cepat kita rasa lega sikit. Okay, reversible steady flow work. The work done during a process depend on the path followed as well as on the properties of the at the end of the state. Okay, ini yang kita dah discuss dululah. Recall the reversible or quasi-equilibrium moving boundary work associated with the closed system is expressed in the term of liquid properties as below. Okay, kerja oleh boundary, ingat lagi dulu. Kita kalau ini adalah closed system, maka kerja oleh boundary dia dalam ni is equal to daripada condition 1 kepada condition kedua PdV. P adalah tekanan and dV adalah berapa isi padu. Tapi kalau untuk steady flow system, dia punya tu beza sikit. Kerja reversible ni sama dengan negative integration state 1 kepada state 2 PdV yang berubah tekanan isi padu tetap. Yang ini berubah isi padu tekanan tetap. So reversible work relation for steady flow and closed system. Ini closed system, ini untuk steady flow. Steady flow aliran sekata aliran sekata untuk medali. So ini matematik dia lah, taking the positive direction of the work to be from the system who output the energy balance for a steady flow device undergoing an internal reversible process can be expressed in differential form. I mean kita dah ada yang ni tadi. Mana tadi? Mana dia? Ni So ni tadi, maka kita boleh tuliskan balik dalam bentuk apa dipanggil tadi? Differential form So kita boleh kata ni yang termasuk dengan yang kita dah discuss itulah sebelum ni. So dQ
reversible tolak dW reversible. Ini dalam per unit jisim ya. Q adalah haba, W adalah kerja, tapi dalam unit jisim sama dengan DH campur DKE campur DPE. PE potential energy, KE energy, kinetic energy, H adalah saya pun dah lupa nama dia. H apa? Enthalpy ya, enthalpy rasanya. Kena cek balik nota yang dulu lah. So gunakan persamaan TDS tadi, kita boleh kaitkan semua ni. Delta Q reversible sama dengan TDS. Maka semua persamaan ni, ataupun kita boleh kata TDS, gunakan persamaan yang kedua sama dengan DH tolak PDP. Okay. Dan delta Q reversible ni sama dengan DH over DP daripada sini tadi lah. Okay. So kita combinekan, maka kita dapat delta W reversible, kerja reversible sama dengan PdV campur DKE campur DPE. Perubahan energi potential, kinetik KE, ni PdP ni dapat daripada ni equation TDS ni So dia akan memasukkan persamaan ni dalam persamaan ke atas dan finally dapat hanya persamaan ni saja. So dia persamaan yang kita definekan sebelum ni, kita boleh ambil kira dari segi entropi dia tadi yang gunakan persamaan TDS, masukkan dalam persamaan tu, finally kita dapat persamaan baru untuk kerja reversible ni sebagai delta ataupun del W reversible sama dengan PdP VdP, V isi padu, dP perubahan tekanan campur dengan perubahan kinetik campur dengan perubahan potential dalam sistem Okey, so bila kita integratekan keseluruhan tu, kita dapat kalau kita nak nilai dia, yang ni dia punya apa dipanggil tu delta dia. So kalau nak W tu sendiri, so kita dapat persamaan ni lah daripada yang sebelum tu. Kondisi satu, kondisi kedua, V dP tolak delta KE tolak delta PE. And so when the kinetic and potential energy when kinetic and potential energies are negligible, so kalau kita abaikan tenaga kinetik dengan potential dia, so dia mean delta KE, delta PE akan jadi kosong, maka delta W reversible ni sama dengan integration state 1, state 2 PdV. Okay, alright. So itu untuk reversible. Ini macam mana dia dapat persamaan ni? Ya. So untuk yang masukkan kerja masukkan. So untuk kondisi 1, kondisi 2 PdV campur dengan delta KE campur dengan PE. Ini kerja reversible, yang ini kerja masuk. Maka W reversible is equal to, kita selesaikan semua ni, dapat negatif V P2 tolak P1 tolak delta KE tolak delta PE. Kita integratekan semua ni. So for a steady flow of a liquid through a device that involve no work interaction, such as pipe section, the work term is zero. Ini daripada Bernoulli equation. Kalau untuk case steady flow tapi dalam yang tak melibatkan kerja, contohnya dalam pipe ataupun pipe air something, so dia kata the work term is zero. So bahagian kerja akan jadi zero, dan persamaan ni akan jadi zero lah. Maka kita dapat persamaan baru, ataupun kita boleh relatekan balik. So V P2 tolak P1 campur dengan V2 kuasa 2 tolak V1 kuasa 2. Saya sebenarnya patutnya kuasa 2 ni. Okey. Bagi 2 campur G Z2 tolak Z1 is equal to kosong. Ini adalah portion potential energy, ini adalah portion kinetic energy. So it is developed for an internal reversible process, and thus it is applicable to incompressible fluids that involve no irreversible such as friction or shock wave. Ini untuk reversible process internally, internal reversible process. So this equation can be modified however to incorporate this effect. Okay, so kita boleh modify
So akhirnya akan jadi seperti persamaan ni. So work is equal to VDP ataupun work is equal to V besar kalau kita, ini work per unit mass. Kalau ini lebih kecil work per unit mass. Kalau work tu sendiri sama dengan isi padu darab dengan delta P sama dengan ni work juga VDP lah. Patutnya dua je ni, yang ketiga tu. So the larger the specific volume, the greater the work produced or consumed by a steady flow device. So ini matematik dia, tak payahlah kamu bacalah nanti kemudian, panjang dia punya step dia. Apa yang kita nak tahu, work producing devices such as turbine deliver more works. Tadi pipe dia tak ada kerja. So yang ni kalau ada satu device yang ada kerja, such as turbines deliver more work, and work consuming devices such as pump and compressor requires less work when they operate reversibly. So a reversible turbine delivers more work than the irreversible one if both operate between the same end state. Ini contoh turbine lah. Reversible turbine hasilkan lebih kerja berbanding dengan yang tak ada reversible. Okay. Ini yang ada cycle lah. Turbine yang berpusing berterusan, dia akan hasilkan lebih kerja compare dengan yang just satu cycle saja. Itu bahasa mudah, faham lah. Okay, minimizing the compressor work. Ni untuk case compressor lah specifically. So when kinetic and potential energies are negligible, kita dapat persamaan tadi. Work reversible internally sama dengan integration state 1 to state 2 PdV. So untuk isentropic process, PV kuasa K adalah satu malah, ni yang kita definekan tadi awal. So maka work by constant compressible internally is equal to KRT2T1 over K tolak 1 is equal to KRT over K tolak 1 P2. Panjang matematik ni, tak perlu tahulah ni, pening kepala. Proof je ni tak perlu tahu. Tapi yang kita nak fahamnya dari segi semua persamaan yang dicerita panjang-panjang ni adalah kita boleh letak kat sini. So the adiabatic compression PV kuasa K is a constant, requires the maximum work, and the isothermal compression T is equal to constant, requires a minimum. Why? Tanya jawab sendirilah. So PV diagram of the isentropic, polytropic and isothermal. Ini tiga benda lah. Isentropic yang kita discuss sebelum ni, tapi ini kaitan matematik dia. Polytropic yang baru, polytropic adalah untuk case PV N, PV kuasa N adalah satu constant, dan isothermal yang kita sebelum ni dah discuss adalah untuk case PV di constant. Ini sama dengan RT ln P2 P1. Dia mean tiga jenis isi padu tekanan, kerja untuk beza keadaan. Keadaan isentropik, keadaan polytropik, keadaan isothermal. Matematik dia berbeza-beza lah. Tapi dari segi bila kita tengok, kalau katakan boleh diplotkan dia punya tiga keadaan tu dalam bentuk plotting graph P versus V untuk dua keadaan, keadaan pertama kepada keadaan kedua. Keadaan pertama bermula mungkin keadaan yang sama, tapi keadaan kedua mungkin keadaan P yang sama. Keadaan satu P1, so kita dapat V dia berapa lah. Tapi pada keadaan dua, dengan tiga keadaan yang ataupun tiga kemungkinan tu so kita akan dapat 3 point dengan V yang berbeza. Untuk yang sebelah kanan sekali untuk isentropik, N sama dengan K. Untuk yang tengah adalah untuk polytropik, N dia kurang daripada K, besar daripada 1. Dan yang kiri sekali adalah untuk proses isothermal, di mana N dia sama dengan 1. Dia akan hasilkan output yang berbeza lah pada tekanan P2 yang berbeza. P2 sama tapi dia punya V yang berbeza-beza.
Ni multi stage tak payahlah. Sakit kepala dia dah very complex sangat proses dia. Okay, isentropic efficiency of a steady flow device. The isentropic process involve no irreversible and serve as an ideal process for adiabatic process. Okay. Dia punya efisiensi untuk case proses isentropik bagi satu alat steady flow. Okey, contoh dia kat sini kita ada kalau keadaan sebenar condition yang masuk pada inlet dia kita ada berapa P1 T1 kita akan ada P2 output dia. Okey, itu keadaan sebenar tapi secara idealnya sama juga dia ada P1 T1 keluar sebagai P2. Tapi kita boleh kira dari segi efisiensi di kecekapan dia berdasarkan actual iaitu dengan kaedah kita gunakan this formula efisiensi dia N na dulu NT adalah N untuk T turbine yang tak pasti NT temperature dia. So actual turbine works over isentropic turbine work. So berapa nilai kerja oleh turbine yang sebenar actual bagi dengan kerja oleh isentropic ataupun boleh tulis sebagai H1 tolak H2A H2 bagi dengan H1 tolak H2. H2A adalah H2A actual, H2S adalah H2 untuk isentropic proses. Okay. So kalau dari segi keadaan yang ataupun poin-poin dia dalam kita punya graf tu. So ini untuk graf H versus S. Kita ada dua keadaan, keadaan satu, keadaan dua. Okay, ini keadaan satu, kan? Ini keadaan dua. Keadaan satu kita ada H1, keadaan ada punya S dia adalah S1. Keadaan dua ada dua kemungkinan H2A ataupun H2S. H2A adalah actual dia. Okay. Dan H2S adalah keadaan yang kita panggil sebagai isentropic. Tapi still S2 akan menghasilkan ataupun value dia adalah sama dengan S1 sebab dia isentropic. Cuma dari segi plotting graph tu akan ada plot yang apa dipanggil curve tu ada sikit berbeza lah. Ini keadaan yang sepatutnya sebenarnya kondisi satu kepada kondisi dua, tapi bila menyebabkan isentropik dia akan pada kedudukan yang barulah ataupun pada kedudukan yang lain. So the HS diagram for the actual and isentropic process of an adiabatic turbine. So, ini untuk case pump lah sama jugalah kita boleh ukur dia punya efisiensi dia, kecekapan dia. So ini formula dia, isentropic process compressor work over actual compressor work is WS tolak WA. So dia terbalik tadi dia H tolak HS, H1 tolak H2. Yang untuk tadi untuk pump dengan kompresor ni dia terbalik, so H2 tolak H1. So H2 tu boleh berlaku dua keadaan, sama ada untuk keadaan sebenar ataupun keadaan yang isentropik. Okay. So ini graf terbalik lah. Ini keadaan satu, ini keadaan dua. So dua ni dua possibility. H2A kalau kita ambil nilai actual process dan H2S adalah kalau kita ambil kira dia punya isentropic process. Okay. So menghasilkan dua nilai H yang berbeza lah. Okay. So kalau dielaboratekan dapat seperti ni lah. So WS tolak WA equal to V P2 tolak P1 over H2A tolak H1. Okay. So kita ada balik ini untuk pump dan dia sebenarnya untuk kompresor ini sama dengan W1 tolak WA saja. Okay. So the different antara kompresor dengan pump. Ini untuk kompresor, ini adalah untuk pump.
The compressor are sometimes intentionally cool to minimize the work. Ini kalau kamu pernah tengok real punya compressor lah, pemampat ni dia ada cooler sendiri sebab apa dia 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 mampatkan pun dah menghasilkan apa, so dia terpaksa disejukkan lah tu, ada cooling system untuk dia sendiri. Ini pun terlalu pening juga kan. Tapi ini tu sama jugalah, ini adalah untuk kira kecekapan untuk proses asentropik bagi case nozzle. Dia punya N dia, nah dia. So still actual KE and nozzle exit over acentropic KE and nozzle exit. So dia kira berdasarkan kelajuan dia lah. Ini V kuasa 2, 2A over V kuasa 2 over 2S. So if the inlet velocity of the fluid is small relative to the exit velocity, the energy balance, ini dari segi energi dia sama dengan H1 tolak H2A campur V 2A kuasa 2 bagi 2. Okay. So dengan tu kita bertulis efficiency dia, kecekapan untuk nozzle, N nozzle, N nah ni kecekapan N besar ni adalah nozzle sama dengan H1 tolak H2A over H1 tolak H2S. So A actual, S adalah acentropic. Macam tadi jugalah. Okay. So 2S ni kalau ini acentropic, kalau A adalah actual. Okay. So acentropic biasanya dia hanya garisan lurus je lah, sama dengan ni pun. Ini pun, ini acentropic, ini yang kita yang dipanggil acentropic dia pada sama je kan. Ini bukan. Okay. So a substance leaves actual nozzle at a higher temperature as a result of the friction. So ni nozzle muncung air kan. Air tu sebab dia sempit, maka dia akan keluar pada suhu ataupun higher temperature. So katakan dia masuk, air dia 950 K, udara. Okay, so dia akan keluar sebagai 764 K pada kelajuan 639. Dan kalau dia adalah acentropic nozzle, lebih kurang 748 K pada 666 milisecond. Okay, so secara balance je, entropi ni kita boleh relatekan sebagai total entropy entering the system minus total entering or leaving the system plus dengan total entropy generated. Apa yang masuk, entropi, apa yang keluar dan apa yang terhasil. Ini tiga-tiga ini sama dengan change in the total entropy of the system. So S in tolak S out campur dengan S gen is equal to delta S. S in apa yang masuk, S out apa yang keluar, S gen apa yang terhasil dalam sistem, dan delta S sistem adalah perubahan dalam sistem punya entropi. So entropy change of the system or delta S system kita boleh elaboratekan sebagai S final tolak S initial. So S2 tolak S1. So when the properties of the system are not uniform, kita boleh integratekan dia sebagai, ataupun boleh kaitkan dengan sebagai S system sama dengan integration S delta M. Okay, ataupun S rho delta V. Delta M perubahan jisim, delta V perubahan isi padu, rho adalah dia punya ketempatan dia. So energy and entropy balance for this system, keseluruhan ni kita boleh sebagai macam ni. So perubahan energi bagi sistem adalah E in tolak E out, dan perubahan entropi bagi sistem adalah S in tolak S out campur dengan S gen. Okay, dengan syarat S gen ni lebih besar daripada kosong lah. Sebab dia terhasil kan, lebih besar. So tenaga masuk ni boleh jadi Q in something, ada tenaga keluar, boleh juga Q out. S in yang kita discuss sekarang, entropi masuk, ada entropi keluar. Okay, so dalam tu akan menyebabkan apa, delta S ni, delta E sistem akan berubah dan delta S sistem entropi dia pun akan berubah.
Ini contoh lah kot. Ya, contoh So heat transfer, entropy transfer by the heat transfer. Okay, heat transfer is always accompanied by the entropy transfer in the amount of Q over T. So when T is the boundary system. Okay, so perpindahan haba juga akan melibatkan perpindahan entropi juga. Okay, contoh di sini sistem tertutup. Ini kita punya ya. Tentu ini kita punya control volume. So kita ada dalam boundary kita ni suhu 400 K. Kita pindahkan haba sebesar Q 500 kJ, maka kita boleh kira dia punya entropi yang terpindah juga ataupun sama-sama pindah dalam sistem sebagai S heat sama dengan Q over TB. Q yang dipekerkan 500 bagi TB adalah boundary suhu dalam boundary ni tepat okey dapat lebih kurang 1.25 kJ per Kelvin. And no entropy accompanies work as it crosses the system boundary, but entropy may be generated within the system as work is dissipated into a less useful form of energy. Okay, kalau kerja tu melibatkan keluar sempadan, maka tak ada entropi lah. Yang ada hanyalah generated ataupun may be generated entropi yang terhasil dalam sistem. Okay, mass flow tadi heat transfer, mass flow. So entropi untuk mass flow kita betul boleh kaitkan sebagai entropy transfer by mass is equal to S mass is equal to MS. Okay, M mass dia S adalah entropy per unit jisim. So when the properties of the mass changes during the process, kalau ada perubahan maka S mass dot sama dengan S rho V dAc. Okay, V isi padu, dAc adalah dia punya luas dia. Ataupun kita boleh tulis sebagai S mass sama dengan S delta M integration ataupun S dot mass dt. dt perubahan masa. Okay, ini kalau melibatkan bendari aliran jisim, mass flow. Mass contains entropy as well as energy, and thus mass flow into or out of the system is always accompanied by energy and entropy transfer. Okay, so bila ada flow, mass flow ni, maka entropi tu boleh bersama dengan dia. Okay, so entalpi pun akan mengalir, M mass flow untuk mengalir, maka S pun akan mengalir dalam sistem ataupun dalam kita punya control system untuk mass flow. Ini yang itu energy generation S gen, S in, S out campur dengan S gen sama dengan delta S. S in, S out adalah net dia, S gen energy generation, and delta S adalah change in entropy. Dan kalau per unit mass, per unit massa, S in dot tolak S out dot campur S gen dot is equal to ds per dt. Ini kadar dia lah. Kalau per unit jisim, S in tolak S out campur dengan S gen sama dengan delta S system. Ini ketiga-tiga keadaan. Ataupun Okay. Entropy generation outside system boundaries can be accounted for by writing the entropy balance on the extended system that include the system and its intermediate surrounding. Okay, ni yang tadi lah. Kita ada S in, S out. So yang masuk tu mungkin mass heat, yang keluar pun mungkin mass heat. Ni kalau macam steady flow tadi lah. So dalam sistem akan ada dia punya perubahan delta S system dan juga dia punya S gen, berapa entropi yang terhasil dalam sistem. Okay. The closed system, the entropy change of a closed system during
A process is equal to the sum of the net entropy transferred through the system boundary by heat transfer and the entropy generated within the system. Ini kalau sistem tertutup, so apa yang jumlah entropy change sama dengan the entropy change of the closed system equal to sum of the net entropy. Berapa jumlah entropi bersih yang dipindahkan melalui sempadan sistem tu by the heat transfer and the entropy generated. So closed system is that sigma QK over TK campur Sgen is equal to delta S system S2 tolak S1. Okay, untuk adiabatic closed system, delta S gen is equal to delta S adiabatic system. Dan kalau sistem dengan surrounding, kita ambil kira delta S campur delta surrounding. Dan delta S sistem tu sendiri sama dengan M S2 tolak S1 S2 tolak S1 net entropi. M adalah jisim dia, maka dengan tu delta S surrounding sama dengan Q surrounding bagi T surrounding. Berapa perubahan entropi oleh persekitaran sama dengan haba yang dibekalkan kepada ataupun dibekalkan oleh persekitaran Q surrounding bagi dengan T surrounding. Suhu dia berapa. Okey, ini pun sama untuk control volume. Tadi untuk closed system, untuk control volume dia panjang dia punya ni, matematik dia just formula sajalah. Ambil formula akhir ni. So steady flow dia punya, kalau control volume tapi ada steady flow, maka dia punya S gen dia adalah sama dengan delta sigma ME SE tolak MISI initial dengan final ni lah. Sorry, initial dengan final tolak dengan QK over TK. Untuk steady flow, SGen sama dengan MS, sama dengan persamaan tadi lah, cuma dia include Q over T ni. Q over T ni adalah dia punya apa nama tu, entropi apa tadi, lupa dah namanya. Ni perubahan entropi Q over T. Q over T sama dengan perubahan entropi. Ini perubahan entropi. So kalau single stream adiabatic, so akan jadi SM S2 tolak S1 ataupun SE tolak SI. Okey, so ni contoh-contoh saja, kamu boleh tengok sendirilah. Alright, ni contoh, tak perlulah saya tinggalkan kamu lah ni ada jawapan dia. So janji saya nak habiskan chapter ni, maka saya dah habis Kita habis dah chapter 6, Alhamdulillah, walaupun agak pening-pening lalat, memang bukan pening lalat lagi lah. Tahap apa tak tahu, saya mengajar pun pening juga nak memahamkan dan nak bagi kamu faham. Tapi tak apalah, walaupun dari segi nota dia tu agak ni sikit susah memahami, tapi mungkin tu yang saya ambil apa nama ni, nota Dr. Zaidatul ni, sebab dia ada contoh-contoh soalan yang lepas-lepas lah, kamu tengok macam ni kan. Dan jawapan pun ada, kebanyakannya adalah, yang tak ada tu mungkin kamu kena cari sendiri. So apa yang kita discusskan dalam chapter ni, ada contoh-contoh soalan yang ditanya dalam test juga final, yang kamu boleh jadikan panduan lah untuk kamu punya study chapter ni. Alright, dan mungkin soalan ni akan saya tanya dalam second punya assignment nantilah. Okay, assignment ni mungkin nampak macam just something yang just kamu boleh ada dalam nota kan, tapi sebenarnya tujuan sebenar kami pihak pensyarah sediakan soalan-soalan assignment ni is satu sebagai latihan lah. Mungkin kekurangan kita kelas dalam degree ni, kita tak ada kelas tutorial. That means sekarang ni memang nak mengharapkan self study lah. Mungkin kalau macam
nota tu disediakan secara lengkap. Mungkin macam ni contoh dia, ada contoh nota-nota yang ada soalan-soalan yang memahami ni lah kan, apa yang kita discuss dalam kelas lah. Tapi benda tu tak boleh nak tu yang macam ada siapa tanya itu kan, kenapa tak bincang sangat dalam kelas kan, sebab isunya sekarang kita nak kejar masa. Kadang untuk discuss soalan-soalan latihan ni, kadang kalau terlalu banyak sangat masa dia masa yang akan dihabiskan untuk satu sesi kuliah tu. Sedangkan kita punya timetable kita tak ada slot untuk spesifik tutorial ataupun discussion untuk latihan. Okay. Kalau sistem lama kita ada, zaman saya degree pun dulu, setiap walaupun subjek tu subjek degree, setiap subjek ada tutorial dia. I mean tutorial tu just buat discussion on contoh-contoh soalan sahaja. On the punya lecture tu memang tutorial macam saya buat sekarang lah, just go through dia punya konsep lecture note saja dan tak akan sentuh pun pasal tutorial. Sekarang ni sistem kita tak ada tutorial, tapi pada masa sama kamu dikehendaki untuk menjawab soalan-soalan tu. Jadi benda tu lah, soalan latihan tu lah yang mana macam contoh nota saya sempat bagi tu is part of tutorial yang kamu kena buat sendiri lah. Dan assignment yang diberi ni sebenarnya adalah untuk membantu kamu memahami balik apa yang diajar dalam kelas, campur juga mungkin soalan-soalan tu akan ditanya dalam, since kamu tak ada test lagi kan, kamu cuma ada assignment, mungkin soalan-soalan yang ditanya dalam assignment ataupun yalah, assignment 1 ataupun assignment 2, mungkin sebahagian besarnya mungkin tak semua, tapi mungkin sebahagian besar akan ditanya balik dalam punya peperiksaan akhir nantilah. Jadinya kalau sebab tu saya minta assignment tu, saya minta kamu tulis, saya tak minta kamu type. Bila menaip ni dia otak tak belajar kan, tapi bila menulis, walaupun contohlah kamu ambil jawapan daripada buku lain yang hampir sama sebiji, ataupun mungkin kawan kamu share dia punya jawapan, ambil lah ni, tiru lagunya kan, tak apa. Tapi proses menyalin dengan tangan, dengan otak, dia akan ada satu proses pembelajaran berbanding dengan proses menyalin menggunakan komputer. Jadi pakai komputer, kamu copy paste jawapan kawan, kamu tak belajar apa-apa, jadi mesin photostat. Itu tujuan saya, sebab tu saya bagi assignment minta kamu tulis tangan, walaupun sebenarnya kamu boleh tulis secara type, dan itu akan membantu kamu punya ujian, yang the only ujian yang kamu akan hadapi nanti pada masa final. Itu tujuannya. So whatever yang ada dalam assignment is maybe akan keluar balik dalam final. Mungkin tak sama, tapi benda tu membantu. Kamu buat assignment tu, kamu copy sikit-sikit cuba memahami, insyaAllah dalam final nanti kamu boleh jawab. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kamu bertahan. Kita ambil masa lebih sikit sebab saya nak habiskan turut kelas kita ni. Ada lagi tak orang kat sana? Semua dah tak ada dah. Semua dah tinggalkan mopak nama je. Ada saya. Tak apalah, saya faham lah. Even baru ni pun saya dapat info, mungkin bukan fakulti kamu kot, fakulti saya, dia kata semua pensyarah komplain. Kenapa? Sebab every time buat lecture, bila hujung ataupun in between kelas, bila dia orang minta respon semua krik-krik, semua tak ada respon. Yalah, mostly tak semua orang yang boleh bagi komitmen duduk menghadap macam ni kan. Kalau kamu duduk dalam lecture hall boleh tahan lagi, ini duduk menghadap laptop dengan environment yang tak sesuai. So kita kena faham lah, saya sendiri pun cukup memahami lah keadaan itu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita dah habis chapter 6, insyaAllah chapter minggu depan, chapter akhir, saya tak pasti boleh habis satu minggu. Kalau kita boleh habis minggu depan juga satu slot ataupun satu session, I mean kita habis dan kita dah boleh rehat lah. Kamu boleh siapkan semua. Mungkin saya akan cuba bagi assignment 2 dalam minggu depan juga lah. I mean nanti kalau sempat habis minggu depan chapter 2, chapter akhir ni, kamu boleh siapkan terus kamu punya assignment 2, plus kamu get ready untuk kamu punya assignment. Untuk kamu punya final ni. Mungkin lambat lagi lah final, mungkin bulan 1. Okay, itu saja. Jaga diri, jaga SOP, banyakkan berdoa, semayang jangan lupa, jangan tinggal.
sembahyang sunat pun kena buat lah, mengaji zikir musim yang ni. Moga kita semualah Allah bagi perlindungan. Tapi kalau kena juga benda ni, kita tak boleh buat apalah. Ini Allah punya takdir, kita kena redha je, jangan kita nak salahkan takdir kan. Setiap benda yang berlaku tu baik ada kebaikan untuk kita. Okey, itu saja. Apa sebarang info nanti saya akan beritahu dalam grup WhatsApp lah, pasal kamu punya assignment ke apa semua lah. Tapi itulah macam saya cakap sebelum saya lupa satu, assignment kamu mungkin bukan saya tanda sangat, saya akan tanda sikit sebahagian kecil. Saya akan bagi saya punya pembantu, seorang pelajar postgraduate bantu saya, so dia memang dia tugas je untuk inilah, di samping dia jaga saya punya lab report semua, dia ada juga sebab dia punya report tak banyak, dah habis, so akan assignment kamu ni saya akan bagi dia lah sebahagian besarnya. Sebahagian tu saya dah tanda yang soalan sikit-sikit, tapi ada banyak lagi yang belum ditanda, so maybe saya akan bagi dia lah. So jadi segi pemarkah nanti atas budi bicara dia lah, macam mana dia. Saya bagi skema pemarkahan, tapi macam mana dia nak bagi kamu punya markah tu atas budi bicara dia lah. Okey, itu saja. Jumpa lagi InsyaAllah kalau tak ada apa minggu depan. Okey. Ada apa-apa? Tak ada kan? Okay, tak ada, kita hentilah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Sama. Sama tengah hari. Tengah hari, Ustaz. Sama.